Okey, right. So, Assalamualaikum dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada seniwati yang akan kami temu bual pada hari ini iaitu Puan Wan Salmah Wan Sulaiman. Juga kepada pensyarah kami Dr. Maria binti Tahir dan juga semua rakan-rakan sekelas saya yang sudi hadir pada hari ini. Dan pada hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya Nurul Izzati binti Abu Jais, Tiwi dan juga Siti Wan Rashidah binti Osman. Dan kami akan menjalankan sesi temu bual secara santai ini bersama seorang seniwati yang berasal dari Terengganu. Jadi sebelum kita mulakan temu bual kita pada hari ini, saya ingin membacakan beberapa latar belakang tetamu jemputan kita ini. Jadi nama yang diberi adalah Wan Salmah binti Wan Sulaiman ataupun nama sapaan yang kami guna iaitu Mami. Dan beliau telah dilahirkan pada 16 September tahun 1944 dan beliau berasal daripada Kampung Tiong, Kuala Terengganu. Dan untuk pendidikan, beliau telah mendapatkan pendidikan di Sekolah Kebangsaan Bukit Jambul dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman yang juga di Terengganu. Okay, untuk kegiatan, beliau pernah menjadi penyanyi, pelakon dan juga penari gamelan. Dan akhir sekali, ini adalah antara pencapaian-pencapaian yang Mami telah dapat. Iaitu yang pertama, pelakon wanita terbaik Terengganu pada tahun 1972, Pingat Jasa Kebaktian pada tahun 1972 juga, Pingat Pangkuan Negara pada tahun 1979, Anugerah Khidmat Cemerlang Negeri Terengganu pada tahun 1987, Anugerah Khas Juri Tokoh Budaya Terengganu pada tahun 1991, Ahli Mahkota Terengganu 1992 dan akhir sekali adalah Tokoh Seni Budaya Terengganu pada tahun 2016. So, jadi sekarang kita nak mulakan temu bual dengan soalan yang pertama untuk Mami. Jadi, apakah usaha dan kegiatan terkini Puan Wan Salmah, Mami, dalam bidang nyanyian lagu rakyat dan tarian gamelan? Terima kasih. Perlu Mami jelaskan di sini, buat masa sekarang, Mami tidak banyak terlibat dalam apa itu dalam bidang seni lagu-lagu rakyat lah. Dan juga lagu-lagu gamelan itu pun, lagu-lagu gamelan pun sekiranya ada undangan, barulah Mami buat persembahan. Yang terbaru, Mami telah dijemput oleh pihak Istana Budaya untuk menyampaikan lagu gamelan yang original, yang asal, iaitu pada akhir tahun 2021 lah rasanya. Jadi di usia yang sebegini, sememangnya penglibatan Mami tidak tak banyak lah, dari segi menyanyi lagu-lagu rakyat ni. Okey, baik. So maksudnya sekarang masih lagi menjalankan beberapa aktiviti tapi tak aktif macam dulu lah kan? Betul. Okey. So, jadi kita pindah kepada soalan kedua iaitu, apakah yang membuatkan Puan Wan Salmah berminat dan meneruskan penglibatan dalam bidang nyanyian lagu rakyat dan tarian gamelan? Kalau tak sekarang, dululah masa tahun-tahun lepas ke? Okey. Mula-mula terlibat dalam lagu-lagu rakyat ni semasa Mami dalam Persatuan Belia Darul Ihsan Kuala Terengganu.
Tak boleh mengakor. Ha? Hello? Ya. Tak apa, dengar je. Ya, Mami, dengar. Dak Mami ada call lah ke siapa tadi? Macam mana? Oh, ada. Call. Hello? Ya. Siapa call? Kita tak Mami mute mic, Mami. mute mic Mami. Boleh tak ke? Okey ke Ita? Okey, dengar sekarang dah dengar. Ada macam mana nak buat Ada call masuk tu. Kami pun tak boleh nak stop kan dia orang. Oh, yang tadi ke? Yang tadi tu kan? Oh, tak apa. Ini untuk macam record kita je. Okey. Kita proceed lah ya. Boleh. Kita kat mana tadi? Mami kata Mami terlibat, Mami mula berminat melalui Persatuan Belia Darul Ihsan Terengganu. Okey. Mami mula-mula terlibat dengan lagu-lagu rakyat ni semasa Mami dalam Persatuan Belia Darul Ihsan Kuala Terengganu. Sebenarnya Persatuan Belia Darul Ihsan Kuala Terengganu ni satu persatuan yang sangat aktif di dalam bidang kesenian dan kebudayaan di negeri Terengganu. Sebelum terciptanya lagu-lagu rakyat tu, kami aktif di dalam tarian-tarian dan nyanyian-nyanyian bukan saja lagu-lagu rakyat Terengganu lah. Tapi dalam Persatuan Belia Darul Ihsan tu lah lagu-lagu rakyat mula diciptakan oleh Allahyarham Tuan Haji Mazlan Bong pada ketika itulah. Dari situlah Mami mula-mula melibatkan diri menyanyikan lagu-lagu dan menari tarian-tarian yang direka cipta dengan lagu-lagu rakyat Terengganu. Seterusnya apabila tertubuhnya kumpulan sutera iaitu kumpulan penari dan pemuzik tetap negeri Terengganu di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan. Di situ banyak lagu-lagu rakyat yang telah dicipta untuk persembahan tarian-tarian, mengiringi tarian-tarian. Lagu-lagu ini dicipta oleh beberapa pencipta tempatan lah, terdiri dari ahli-ahli kumpulan sutera itu sendiri. Maksudnya sampai sekarang masih berjalan lah aktiviti-aktiviti tu kan? Ya. Tapi dah macam kurang sikit lah sebab Mami tak berapa dengar. tak berapa dengar. Dengar sekarang dengar. Kuat-kuat sikit Mami tak berapa dengar apa kita. Suara slow perlahan Oh, kita tak dengar lagi. Dengar tak? Dah dengar tak? Okey. Sekarang boleh. So tadi
tanya masih aktif lagi ke aktiviti-aktiviti yang Mami sebutkan tadi ataupun dah kurang ke ataupun dah betul-betul dah stop? Maksudnya persatuan tu ke kumpulan tu atau Mami, penglibatan Mami maksudnya? Penglibatan Mami dalam persatuan tu. Ah, um, Persatuan Belia Darul Ihsan terus tak ada lagi kumpulan tarian apabila tertubuhnya kumpulan sutera tadi sejak 1 April 1974, kerana semua penari-penari dan penyanyi-penyanyi yang dari Persatuan Belia Darul Ihsan tadi semuanya menganggotai kumpulan sutera itu. Dan Mami sendiri Mami sendiri dari tertubuhnya kumpulan sutera 1 April 74, Mami terus aktif sehingga awal tahun 1990. Okey. Okey, so Okey. Alih ke soalan ketiga. Jadi ya. Okay. Jadi soalan ketiga. Apa dia soalan ketiga tadi? Okey. Macam yang kita tahu, Mami kan adalah penyanyi asal Ulit Mayang. Jadi selain daripada Ulit Mayang, ada tak lagu-lagu lain yang Mami pernah nyanyikan? Okey, lagu Ulit Mayang diciptakan semasa Mami dalam kumpulan sutera. Ia mengiringi drama tari Ulit Mayang itu sendirilah. Beberapa lagu rakyat Terengganu yang Mami menyanyi untuk mengiringi tarian-tarian. Tarian-tarian bukan saja semasa dalam Persatuan Belia Darul Ihsan, semasa dalam kumpulan sutera juga Mami menyanyi mengiringi tarian-tarian rakyat tersebut. Sehinggalah Mami berduit. Ya? Contoh tajuk-tajuk ke? Ada tajuk? Ya. Okey. Antara tajuk lagu-lagu semasa dalam Persatuan Belia Darul Ihsan, tak banyak lagu yang diciptakan. Yang ada hanyalah Jung Jung Inai. Lagu Payang. Payang tu sampan lah. Sampan. Sampan, perahu. Ya. Payang lah, perahu kecil lah. Ya. Lepas tu Pitar Tali, antara yang Mami ingat lah. Tapi dalam kumpulan sutera, sepanjang Mami terlibat tu, banyak jugalah lagu-lagu rakyat yang Mami kita menyanyi mengiringi tarian. Jadi kita nyanyi secara kumpulan lah. Biasanya 3-4 orang gitulah. Jadi antara lagu-lagu semasa dalam kumpulan sutera tu, yang antara lagu-lagu yang pernah Mami menyanyi adalah Anak Itik Tok Uwi, Itik Gembo Gembo, Anak Udang, Embung Soksek, Ya Bani Ya Badam, Ya Bana Ya Duka, Wa Timang Landak, dan beberapa buah lagu lagi lah, sehingga Mami berhentilah pada tahun 1990 tu. Tapi biasanya lagu-lagu rakyat yang ni kita menyanyi secara kumpulan lah, untuk mengiringi tarian. Jadi bila nyanyi kumpulan dia akan lebih meriah. Jadi macam apa tu, Ulit Mayang tu memang menyanyi secara solo lah. Tapi semasa Mami dalam Darul Ihsan, kalau Mami menari,
Kawan Mami dalam Persatuan Belia Darul Islam juga, dia akan menyanyilah apabila Mami menari. Dia saudari Fatimah binti Umar. Kalau Mami menari, memang dialah menyanyi Ulik Mayang tu. Apabila masa berlalu, dah ramai penari-penari baru, tumpuan Mami pada nyanyian Ulik Mayang lah, mengiringi tarian tersebut. Ya, Tati. Ni saya berikan kepada Rashidah untuk soalan seterusnya. Ya, Rashidah. Assalamualaikum Mami. Mami boleh dengar ke? Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Jadi saya teruskan daripada Izati. Saya ingin bertanya kepada Puan Wan Salmah ataupun Mami. Apakah pendapat Mami tentang penerimaan masyarakat kini berkenaan lagu rakyat ataupun penulisan puisi dan tarian gamelan? Okey. Mami perlu jelaskan terlebih dulu sebelum kita teruskan dengan sesi interview inilah. Mami tak terlibat banyak sangat dalam bidang puisi. Ya. Mami cuma pernah dijemput oleh Persatuan Karya apabila mereka mengadakan persembahan malam ibu-ibu baca puisi. Jadi mereka jemput Mami untuk membaca, menyampaikan puisi-puisi lah yang mereka dah siap tulis lah. Jadi secara peribadinya tak banyak penglibatan Mami dalam bidang puisi ni. Faham? Jadi pada pendapat Mami lah, kalau dulu, tapi Mami pun apabila tidak terlibat secara langsung dalam menyanyikan lagu-lagu rakyat ni, jadi perkembangan terkini tu Mami tak berapa tahu sangat lah. Jadi semasa Mami terlibat dulu, memang lagu-lagu rakyat ini kebiasaannya dinyanyikan untuk mengiringi tarian. Ya, untuk mengiringi tarian. Lagu-lagu ini pula dicipta khusus untuk mengiringi tarian. Jadi apabila kita menyanyi mengiringi tarian, kebiasaannya memang tarian-tarian rakyat yang diiringi dengan lagu-lagu rakyat ini sangat menarik minat penonton lah. Ya. Rata-rata memang penonton akan suka menyaksikan tarian-tarian rakyat yang diiringi dengan lagu-lagu rakyat ini. Okey, terima kasih Mami. Jadi apa yang saya dapat simpulkan adalah Mami pada waktu Mami tidak terlibat secara aktif pada waktu sekarang kerana umur Mami. Tapi pada waktu zaman Mami aktif tu, penerimaan masyarakat dengan lagu rakyat ni adalah positif. Orang suka untuk dengar lagu rakyat yang dibawakan untuk mengiringi persembahan tarian-tarian. Betul. Okey, jadi saya nak tanya Mami, pada waktu Mami aktif tu, adakah isu ataupun cabaran berkenaan lagu rakyat ni ataupun tarian tu sendiri kepada masyarakat luar? Tadi Mami kata penerimaan masyarakat positif, tapi mungkin ada tak isu ataupun cabaran pada waktu itu? Sepanjang pelibatan Mami,
Mami dapati tidak ada cabaran sebab apa ni, setiap kali persembahan dibuat memang penonton-penonton memang suka menonton. Ya. Jadi pada mami lah tidak ada isu ataupun masalah besar ataupun cabaran lah apa ni dalam apa ni persembahan tarian-tarian lagu-lagu rakyat ni. Okay. Terima kasih Mami. Kita boleh beralih kepada soalan seterusnya. Okay Mami. Bagaimanakah Mami mempromosikan lagu rakyat dan tarian agar kekal relevan pada masa kini? Walaupun Mami dah tak aktif sekarang, tapi ada tak cara-cara Mami sendiri untuk mempromosikan lagu rakyat? Setahu saya, mengikut bacaan kami, Mami adalah ahli beberapa kelab yang masih lagi meneruskan kegiatan lagu rakyat dan tarian. Sebenarnya Mami ni tidak terlibat secara langsung lah dalam dalam satuan-satuan yang aktif yang ada di Terengganu sekarang ni lah. Ya, Mami tak terlibat secara langsung. Walaupun ada kalanya Mami kalau dia orang ada buat apa-apa tu atau buat latihan ke apa-apa, dia biasa juga ajak Mami menonton lah. Jemput Mami untuk menonton sama. Kalau ada yang apa ni dia orang perlukan khidmat ataupun nasihat dari Mami tu, Mami tolonglah apa yang Mami fikir perlu. Ya, tapi jadi sekarang ni di Terengganu sendiri sudah tarian-tarian rakyat ni yang melibatkan penari-penari wanita tidak dibenarkan lah untuk membuat persembahan. Jadi agak sukar untuk kita menyaksikan tarian-tarian rakyat pada masa kini lah di Terengganu. Maksud Mami. Yeah. Oh, yang melibatkan perempuan sahaja? Yang melibatkan orang perempuan menari, menyanyi tu memang kita tak boleh nak apa ni tonton lah, tak boleh nak tak boleh nak kita tidak boleh buat persembahan. Jadi itu merupakan satu isu pada waktu kini di negeri Terengganu berkenaan dengan persembahan lagu rakyat dan tarian tarian lagu rakyat itu sendiri. Jadi boleh saya tanya apakah pendapat Mami tentang isu itu? Isu di mana perempuan perempuan melakukan persembahan itu tidak dibenarkan. Pendapat Mami tidak pada waktu kali pertama Mami tahu tu tidak dibenarkan. Mami tak boleh nak komen tentang perkara ni sebab ini dasar, ya, ini dasar peraturan dan undang-undang negeri, ya, peraturan negeri. Mami tak boleh nak komen tentang ni. Mami minta maaf banyak-banyak lah. Yeah. Tak apa Mami, saya faham. Okey, kita beralih kepada seterusnya. Kalau begitu, pada tahun 2019 yang lalu adalah dikatakan dekat Terengganu ni tidak dibenarkan nyanyian ataupun persembahan lagu Ulik Mayang. Bolehkah Mami ceritakan sedikit tentang isu itu? Isu tidak dibenarkan untuk menyanyikan atau mempersembahkan lagu Ulik Mayang di Terengganu. Adakah itu betul? Kalau ia melibatkan
kalau ia melibatkan penyanyi wanita yang menyanyi dan uh, penari-penari wanita yang menari, memang kita tak boleh lah. Kalau video saja tu yang playback, kalau kita tengok dalam YouTube ke apa-apa itu itu tidak melibatkan persembahan live, ya, persembahan live, secara live lah, orang tontonan, orang menari depan kita. Jadi itulah seperti yang apa Mami bagi tahu tadi. Mami tak boleh nak Memberi komen. Ya. Faham? Oh, jadi isu persembahan dan nyanyian lagu Ulik Mayang ni tidak dibenarkan sekiranya kumpulan yang membuat persembahan itu adalah terdiri daripada perempuan sahaja. Dia drama tari Ulik Mayang sememangnya ditarikan oleh lelaki dan perempuan. Ditarikan oleh lelaki dan perempuan. Yang ketujuh puteri itu memanglah perempuan. Ya. Kan? Betul. Jadi maknanya kalau tak ada penari perempuan tak boleh buat persembahan, maka tarian Ulik Mayang sudah pastinya tak boleh dipersembahkan lah. Sebab dia mengesahkan tujuh puteri tu kan. Betul. Kalau penari perempuan tidak boleh menari untuk tontonan ramai, maka Ulik Mayang memang tak boleh dipersembahkan lah. Faham? Tak elok pula kalau penari lelaki yang nak pakai pakaian perempuan kan. Faham lagi sangat. Menyanyi pun rasanya tak berapa sedap pula tak kalau orang lelaki yang menyanyikan lagu Ulik Mayang. Kan? Sama. Jadi sekiranya ada permintaan untuk menyanyikan ataupun membuat persembahan lagu Ulik Mayang di Terengganu tu, dia akan guna recording yang lama lah, tayangan video yang lama ke bagaimana? Ya. Dia akan ambil video-video yang dah sedia ada lah. Dah ada sekarang ni memang dah ada lagu yang bukan saja yang versi yang Mami nyanyi, malah ada juga yang penyanyi lain yang menyanyikan lagu Ulik Mayang ni. Jadi kalau mana-mana kumpulan yang ingin buat ataupun persembahan tu memang tak boleh lah nak persembahan. Kalau dia buat rakaman, katakan rakaman adalah dokumentari ke untuk apa-apa seperti yang kita dapat tengok dekat YouTube ke kan, ada kan tarian-tarian Ulik Mayang yang itu memang dah dirakamkan lama dululah. Jadi dia main balik itu dekat YouTube tu tidak jadi masalah lah. Okey, faham Mami. Okey, soalan seterusnya. Tadi Mami kata persembahan Ulik Mayang tu dan tarian dan nyanyian dan tarian lagu Ulik Mayang tu melibatkan tujuh puteri. Jadi tujuh puteri itu sudah tentunya dipersembahkan oleh perempuan. Tapi isu di Terengganu tidak dapat dibenarkan membuat persembahan tu adalah kerana tidak dibenarkan satu kumpulan tu melibatkan perempuan yang mempersembahkan kan. Tapi adakah isu di mana lagu Ulik Mayang ni tidak dibenarkan untuk dipersembahkan adalah kerana persembahan yang melibatkan ritual pemujaan? Kalau tanya Mami, pendapat Mami, pada waktu Mami pernah mempersembahkan dulu, bagaimana persembahan tu? Peringkat awal pun sebenarnya kan, semasa lagu ini dicipta oleh arwah Tuan Haji Mazlan, dia mencipta lagu ini
dan dia dengan kita punya juru-juru latih, koreografer ini, mereka cipta drama tari tersebut bertujuan semata-mata untuk persembahan. Ya, untuk persembahan semata-mata, dan kita tidak pernah terfikir tentang isu-isu ritual. Faham tak? Faham. Masa kita buat persembahan tu, bukan kita nak tonjolkan isu ritual tu. Tapi lagu tu kita ambil, padankan daripada dicipta daripada jampi mentera yang digunakan bomok untuk perubatan. Okey, lagu tu dicipta. Jadi untuk mensesuaikan jalan cerita dia dengan persembahan tarian, untuk apa ni, merealisasikan ya daripada jampi mentera tu, bomo tu kepada tarian. Jadi jalan cerita tu kita kena ambil berpandukan kepada cerita asal lah. Ya, mana asalnya bomo jampi mentera bomo untuk berubat. Jadi apabila kita buat tarian, sebelum lagu Ulik Mayang boleh dinyanyikan, sebelum bomo boleh dipanggil untuk berubat, mesti ada orang sakit kan? Kan? Jadi untuk adakan orang sakit, kita buat satu slot sebelum Ulik Mayang dimulakan dengan lagu, sama ada masa Darwisan lagu Payang, masa Sutera lagu Kolek Berkolek, di mana di situ menunjukkan aksi sekumpulan nelayan turun ke laut pergi menangkap ikan. Okey, pergi menangkap ikan. Jadi masa dia orang di laut itulah mereka disampuk, kononnya hantu laut something gitulah. Jadi dibawa balik ke darat. Di situlah bomo dipanggil untuk berubat. Barulah bermulanya tarian lagu Ulik Mayang tu tadi. Jadi tarian Ulik Mayang yang kita lihat sekarang yang begitu popular, yang menaikkan nama Terengganu, apabila sebut Ulik Mayang orang kata Terengganu, adalah bukan yang asal permainan Ulik Mayang dulu. Lagunya telah dicipta oleh saudara arwah Cikgu Mazlan. Tarian pun dibuat semasa kami dalam Darwisan. Ya, jangan salah faham. Bila sebut Ulik Mayang tu, itu adalah yang asal. Sebenarnya kita buat balik akhir 60-an tu. Adaptasi lah. Jampi mentera tu memang dah digunakan oleh bomo tu ratusan tahun dulu untuk berubat orang. Tapi dia tidak sama cara dia bawa Ulik Mayang tu, tidak sama dengan lagu yang kita dengar sekarang. Jadi kita jangan confuse lah dengan apa. Jangan anggap lagu yang kita dengar sekarang tu adalah Ulik Mayang yang dulu asal, bukan. Dia memang lain. Ya, jampi mentera tu dia melodi dia tidak begitu. Walaupun lirik lagu tu kebanyakannya kita ikut yang asal dengan sedikit perubahan. Okey, jadi maksudnya lirik lagu dan tarian persembahan yang dibawakan oleh Puan Wan Salmah telah diciptakan oleh Allahyarham Wan Mazlan. Betul tak? Tuan Haji Mazlan. Tuan Haji Mazlan. Maaf. Telah disunting tu kiranya tidak diambil daripada mantra asal, tapi telah diubah mengikut kesesuaian supaya tiada perkara syirik tu. Kan? No, you bukan, you don't get me wrong. Apa tu, kita cipta tu
Ya, Aha. kita Ya. cipta tu untuk tujuan untuk persembahan semata-mata. Bahas mata-mata. Tapi untuk kekalkan jalan cerita daripada yang asal tu, kita ada masuk yang apa ni, yang apa tu bab apa yang bomo tu menyeru Mayang Pinang tu. Ya, tapi niat kita adalah semata-mata untuk tujuan persembahan. Tapi kita masih kekalkan jalan cerita dia. Jalan cerita dia sebagaimana yang bomo tu mengubatkan nelayan praktis tu. masa dia berobat. Ya. Faham. Dan yang bomo tu buat berobat orang tu, jalan cerita tu kita ikut yang dia. Jadi apa ni, cuma melodi lagu dicipta dan tarian tu dicipta untuk semata-mata untuk tujuan persembahan pentas. Kita tidak terfikir dan langsung tentang apa ni, isu ritual puja-puja tu, memang kita tak fikir tentang tu. So tidak dilakukan sewaktu persembahan tu. Faham? Jadinya kalau isu lagu Ulik Mayang ni tidak dibenarkan hanyalah kerana memerlukan perempuan untuk mempersembahkannya. Tidak melibatkan isu ritual. Okey, faham? Terima kasih Puan Salmah atas penjelasan yang sangat jelas. Itu pada pendapat Mami lah. Sebab tujuan sebab kita memang tujuan asal tu bukan kita nak apa ni, nak menaikkan isu tu, tidak, untuk persembahan semata-mata. Sembahan semata-mata. Cuma jalan cerita dia tu kita ambil daripada ada kaitan dengan kisah bomo menggunakan japri mentera tu. Kisahnya nak berubatkan nelayan tu je lah. Jadi kalau waktu Mami pada zaman Mami aktif dulu, Mami melakukan persembahan tu dimulakan dengan lagu-lagu rakyat yang lain dulu. Menunjukkan macam mana nelayan pergi ke laut tadi tu. Yang macam lagu Payang tadi tu. Nanti sekejap. Kita Allahu Rabbi. Kita menggunakan watak babak yang pertama tu, watak nelayan. Watak nelayan. Bukan semestinya kaum nelayan saja yang jatuh sakit yang jemput bomo tu. Bomo tu siapa-siapa. Bomo tu akan dipanggil siapa-siapa saja sakit lah. Tak kira lah dia nelayan ke, dia petani ke, dia orang kampung biasanya, dia tidak terikat. Macam kita doktor lah, siapa-siapa sakit doktor berobat lah kan. Cuma apabila kita buat tarian pada ratusan tahun dulu, negeri Terengganu daripada Kemaman sampai ke Besut adalah di pesisiran pantai. Jadi mata pencarian penduduk-penduduk Terengganu pada waktu itu adalah nelayan dan petani. Jadi untuk apa ni, menjadikan persembahan tarian tu lebih berkesan, lebih bermakna, lebih realistik. Sebab tu kita gunakan watak nelayan. Ya? Faham tak? Bukan bomo tu buat nelayan saja tak. Jadi kita gunakan watak tu untuk sesuai. Jadi orang Terengganu penduduknya tepi pantai, nelayan, petani kan. Jadi maknanya sejarah dia tu. Walaupun kita buat tarian, tapi kita benda-benda kecil itu pun kita ambil kira. Nak jadikan dia nasabah. Ada
ada kaitan, ya. Bukan kita reka-reka semata-mata, tak. Faham? Lepas tu satu lagi tadi apa yang tanya tadi selepas pada kata nelayan tu. Yang mana? Tadi sebelum sebut yang Mami potong tu sebab tadi sebut bomo berubat nelayan kan. Mami dah perbetulkan fakta tu. Okey. Jadi Yang pasal Mami guna lagu tu kan? Payang. Payang dengan kolek berkolek atau kolek berkolek untuk dijadikan permulaan cerita. Permulaan cerita tu nak mengesahkan nelayan tu, Cikgu Mazlan cipta lagu Payang. Masa dalam lagu tu jadi nelayan ni akan buat payang tu sendiri dah melambangkan perahu kecil lah yang pergi ke laut. Masa dalam sutera dia gunakan lagu kolek berkolek. Kolek tu perahu kecil juga. Faham? Kan? Jadi maknanya dalam lagu ni sama ada payang ataupun kolek berkolek, penari-penari nelayan ni akan membuat pergerakan orang pergi ke laut lah. Mendayung sampan, mendayung kolek perahu tadi, tebor jala, tarik jala, ada hasil ke tidak. Kalau panas, dia mengesap peluh dia dalam tarian itulah. Menggambarkan keadaan. Menceritakan apa yang dia lakukan lah. Faham Mami? Jelas sekali. Terima kasih Mami. Saya alihkan kepada TWI untuk bertanya soalan seterusnya. Soalan yang ke-8, bolehkah Puan menceritakan apakah maklumat dan kegiatan Kelab Saga Warisan Sahabat Gamelan? Itulah sepatutnya soalan tentang saga warisan ini tidak diajukan kepada Mami, kan? Patutnya kena tanya Tuan Ampunya. Tuan Ampunya cuma Mami ni salah seorang ahli saga warisan lah. Yang sebab itu Mami boleh cerita sikit sebanyak pada Izzati dalam WhatsApp Mami tu, kan? Jadi kalau nak soal tentang kegiatan dia. Aktiviti kegiatan yang dijalankan oleh saga warisan tu, maknanya soalan tu tak tepatlah ketuju pada Mami. Tapi apa yang Mami boleh bagi tahu, di saga warisan ni matlamat utama dia untuk menghidupkan kembali, mengekalkan seni, tarian dan lagu-lagu gamelan. Dia khusus lagu-lagu gamelan sajalah, tarian dan lagu-lagu gamelan di Warisan Sari. Warisan tu nama tempat. Saga warisan tu adalah sahabat gamelan, grup tu. Warisan tu nama tempat dia, tempat kediaman dia tu dia nama Warisan Sari. Jadi di situ lengkaplah, walaupun bukan dalam masa setahun dua, dia lengkap. Dia Tuan Ampunya ni Datuk Tun Ahmad Faizal dan isterinya Tok Puan Ariza, memang dia memang husband and wife ni memang dia betul-betul berminat lah. Dan dia pun membesar, Datuk ni membesar dalam semasa kumpulan sutera sedang berkembang maju, sedang naik. Dia dari kecil lagi, bapak dia memang arwah bapak dia pegawai kebudayaan negeri. Ibu dia tu walaupun cikgu tapi
dia kira macam apa tu, chevron lah untuk grup kita ni. Yang menjaga apa grup arwah lah. Kedua ibu bapa dia ni arwah, tapi memang orang minat seni lah. Dan datuk ni memang dia membesar dari kecil tu memang dia mengikuti perkembangan apa ni kumpulan sutera. Jadi minat tu timbul dari situlah. Apa ni kebetulan isteri dia pula minat juga dalam gamelan ni. Sebab itulah maknanya dengan minat inisiatif kedua suami isteri ni, maka tersegam indah lah warisan sari tu. Dia ada dengan galeri gamelan, ada nama-nama apa tu dia dalam compound dia tu, ada pentas yang dia buat untuk persembahan tu, walaupun tak besar, ada semua dengan nama lagu-lagu gamelan. Dia letak nama lagu-lagu gamelan lah. Jadi fokus dia memang only gamelan di warisan sari tu. Itu saja yang Mami boleh bagi tahulah. Itu pun Mami, sebab Mami ni kira salah seorang ahli sahabat gamelan tu juga lah. Tengok dekat Facebook pun ada juga aktiviti pergi persembahan, ajar murid-murid pun ada kan? Dia terbuka. Mana-mana ada sekolah-sekolah yang berminat. Dulu dia pun pernah juga bagi pinjam lah set-set gamelan ni ke sekolah-sekolah yang ada potensi, ada minat dengan cikgu, dengan murid dalam bidang gamelan ni lah. Lepas dia bagi pinjam barang tu, maknanya hantar pula apa ni otai-otai pemuzik yang apa dalam di warisan sari itu sendiri untuk pergi mengajar ke sekolah-sekolah tu. Jadi sekarang ni ada jugalah beberapa buah sekolah yang maknanya dah ada grup-grup gamelan lah. Ada yang sekolah ada boleh murid dia boleh memain alat muzik, ada murid dia yang boleh apa tu menari gamelan. Jadi maknanya usaha inisiatif kedua suami isteri ni patut apa tu diberi pujian lah. Dia pun memang atas daya usaha dia jugalah. Maknanya dia beli barang bukan murah, barang-barang gamelan ni. Memang mahal. Jadi dia banyak set jugalah yang diberi pinjam. Tapi mana-mana sekolah yang didapati tidak aktif, ya, tidak aktif meneruskan latihan gamelan ni apa tu, dia akan ambil balik lah bagi kepada sekolah-sekolah yang nampak menunjuk minat yang lebih kepada gamelan. Jadi Puan ada tak Puan terlibat dalam mengajar untuk menari tarian gamelan? Dulu semasa Mami sihat, masa Mami dalam sutera dulu, Mami pernah menjadi penolong jurulatih gamelan. Ya, selain daripada salah seorang penari, pernah menjadi penolong jurulatih gamelan. Mami juga pernah dipanggil, dijemput apa tu Museum Pahang untuk apa ni bengkel gamelan lah. Lepas tu di Aswara juga pernah panggil Mami untuk mengajar pelajar-pelajar Aswara lah. Masa dulu, masa Mami masih sihat, kita boleh lah. Tapi apabila
usia mami meningkat untuk mengajar secara praktikal, ya. Secara praktikal tu agak sukar lah, kan kita orang tua dah, jadi maknanya orang-orang pun semua dah keras kan. Tapi kalau untuk memberi khidmat nasihat macam mana pergerakan tangan apa tu masih boleh bantulah dari segi khidmat nasihat tu. Cuma nak tunjuk secara praktikal, nak mengajar macam orang muda-muda tu memang tak larat lah. Dan satu lagi mami juga sekarang ni sehingga kini memberi khidmat bakti macam ni lah. Mana-mana student daripada mana-mana universiti pada bila-bila masa yang apa tu yang apa ni inginkan khidmat mami lah dalam dari segi kongsi pengalaman mami dalam bidang ni, dalam bidang seni dan budaya, kulit mayang, gamelan, mami bantulah setakat yang termampu. Itu pun mami hanya boleh kongsi melalui pengalaman mami sebagai penyanyi dan penari lah. Perlu mami tegaskan di sini, mami bukanlah seorang ahli akademik yang membuat research khusus tentang gamelan, tentang tarian-tarian rakyat, tentang kulit mayang. Apa yang mami cerita di sini dan juga kepada student-student dari mana-mana universiti lah, yang mana-mana tu adalah melalui pengalaman mami sebagai penari dan penyanyi. Itu saja. Pengalaman mami tu yang besar tu. Tapi itulah berharga. Dia tidak sama dengan orang yang buat apa ni, buat thesis kan, buat research khusus kan. Kita cuma boleh cerita melalui pengalaman je lah. Pengalaman lagi tu. Pengalaman lagi berharga. Mami dah melalui masa tu. Mami lagi tahu, mami lagi jelas lah. Dapat mami lagi kukuh sebab mami yang melalui benda tu. Dan kita yang bertanya, kita sekadar belajar atas pengalaman orang lain. Kita tak merasai sendiri. TWI boleh teruskan. Okey, saya teruskan kepada soalan yang ke-9. Bagaimanakah Puan kongsikan Lagi? Ya. Boleh? Apa dia? Bagaimanakah Puan kongsikan ilmu dan pengalaman Puan selama 10 tahun dalam bidang ini kepada orang ramai, contohnya bagi seminar ke, bengkel ke ataupun yang lain? Itulah mami seperti apa yang mami cerita tadi. Mami ni kalau ada mana-mana institusi ke, mana-mana grup ke, mana-mana individu yang apa tu minta kerjasama mami dalam bidang ni, mami boleh tolonglah setakat yang termampu. Tapi itulah dalam usia mami sekarang ni, secara praktikalnya mami tak mampu nak tunjuk. Kalau dulu tu itulah macam mami cerita tadi, mami pernah dijemput lah untuk apa ni, mengajar lah bengkel-bengkel gamelan ke dan sebagainya lah, seperti yang mami cerita tadi, di apa Museum Pahang, Suara, dan yang kat Terengganu ni pun dulu Sutra berapa belas tahun dulu tu. Kalau masa sihat dulu memang mami boleh mengajar practically pun memang boleh pula lah. Cuma sekarang ni kalau nak perbetulkan bila dia orang buat tarian tu,
uh, pada pendapat Mami atau bila Mami tengok tu, apa yang Mami rasa tak betul, Mami boleh perbetulkan, boleh bagi nasihat lah. Pergerakan-pergerakan yang Mami fikir apa tu tak berapa tepat lah. Mami juga ingin kongsi, Mami merupakan salah seorang pelajar belajar menari gamelan dengan arwah Mak Nan. Mak Nan ni Puan Adnan binti Abdullah. Dia merupakan penari asal gamelan di Istana Kolam. Ya, masa tu almarhum Sultan Sulaiman dan almarhumah Tengku Ampuan Mariam. Ya, suami isteri ni lah yang pengasas gamelan di Terengganu. Jadi Mak Nang ni yang Mami belajar dengan dia tu merupakan penari waktu itu. Tapi dia sempatlah mengajar kumpulan sutra. Cuma dia meninggal waktu usia yang agak muda jugalah, 50 lebih rasanya Mami kalau tak silap lah. Jadi kita sempat belajar setakat yang masa dia ada je lah. Tapi Mami rasa bangga dapat menjadi salah seorang anak murid dia lah. Okey, yang soalan yang terakhir, apakah harapan dan nasihat Puan kepada masyarakat terutama sekali generasi muda berkaitan dengan bidang seni dan memeliharakan bahasa Melayu? Memeliharakan bahasa Melayu. Adakah memelihara bahasa Melayu itu ataupun kegiatan bidang seni lah? Peranan orang seni ke? Melainkan kalau pencipta lagu kan, pencipta lagu, pencipta lirik, dia ada kaitan lah kan, ada kaitan. Cuma sebagai seorang orang seni lah, nak kata anak seni sudah orang tua dah. Orang seni Mami rasa bangga sebab bidang-bidang seni yang Mami ceburi ini adalah bidang-bidang seni yang apa tu yang ada hubung kait dengan apa tu seni warisan tradisi Melayu kita. Betul? Faham tak? Kan? Mana bukan Mami belajar hip hop ke, bukan belajar tarian-tarian barat ke, kan? Bukan belajar tarian-tarian rock ke semua-semua tu. Tapi yang kita belajar ni adalah seni warisan Melayu. Jadi itu pada Mami tu, Mami rasa banggalah merupakan salah seorang pelopor ke? Aku tak berhenti juga perkataan nak guna ni. Seni warisan Melayu kita. Apakah harapan dan nasihat Puan yang boleh bagi kepada kita lah, yang generasi muda? Nasihat tentang apa tu? Mungkin berkaitan dengan kegiatan bidang seni lah. Mungkin jangan dibiarkan tersia ke. Apa yang Mami boleh katakan di sini, anak-anak muda kita sekarang ni perlu belajar, ya,
perlu belajar bidang-bidang seni budaya, warisan tradisi kita. Ya. Dan juga mereka untuk mengelakkan mereka daripada terjebak dengan aktiviti-aktiviti lain yang tidak bagus, melibatkan diri dalam bidang seni budaya warisan kita ini adalah lebih baiklah. Salah satu cara mereka mengisi masa lapang. Jadi kalau anak-anak muda generasi sekarang tidak berminat, tidak ambil inisiatif untuk belajar untuk belajar dari seni budaya warisan kita ni, maka satu masa nanti seni warisan budaya, seni warisan kita ni akan hilang begitu sajalah. Satu lagi apa yang Mami inginkan atau harapkan, tarian-tarian tradisi kita, tarian-tarian warisan kita ini janganlah dipermodernkan. Jangan ubah suai. Begitu juga tarian gamelan. Ianya hendaklah dikekalkan kepada yang ori dia, yang original dia, yang asli dia. Ya. Jadi maknanya kalau pada Mami lah, sebagai orang lama dalam bidang ni, terutama sekali gamelan ni, keindahan, kecantikan, keunikan tarian-tarian gamelan ini terletak kepada gerak langkah, gerak tari dia. Ya. Jadi kalau kita ubah, kita campurkan ataupun dengan gerak tari moden, maka pada Mami lah keindahan tarian gamelan itu sendiri akan hilang. Ya, jadi Mami setiap kali kalau orang tanya Mami tentang ni, selalu Mami tekankan Mami nak gamelan ini mesti kekal dengan pergerakan dia yang asal. Ya. Maksud Mami yang asal tu, kalau Mami belajar dengan Mak Enam macam tu, akan datang pun ia akan terus macam tu lah sampai bila-bila. Jadi kalau ada orang nak buat lain, nak ubah, ciptalah sendiri, buat lagu sendiri dan juga buatlah tarian sendiri. Jadi tidak ada kaitan dengan tarian gamelan yang sedia ada sekarang. Pada Mami lah. Setuju? Gitu juga dengan tarian-tarian rakyat lah. Dia pada Mami, orang mungkin akan kata sebab Mami ni orang lama, orang tua. Orang tua. Jadi Mami punya pandangan tak sama. Pandangan tu jadi tak ikut peredaran zaman. Ya, nak ikut peseng lama je. Betul, Mami memang lebih suka begitu. Kalau nak buat yang moden-moden, buatlah yang lain ya. Jangan jangan ubahlah apa yang dah sedia ada. Dia punya keaslian tu dah hilang. Kena kekal yang asal.
Kan. Mami tahu sekarang ni sudah ramai koreografer yang memang dah ada kelulusan, ada kelulusan tinggi dalam bidang ni. Mm-mm. Cuma yalah kalau kita tanya dia orang, mesti dia orang cakap mesti ikut peredaran masa. Mesti ikut peredaran zaman kan. Takkan nak tunjuk yang dulu je. Yang puluh-puluh tahun dulu mesti dia orang cakap macam tu kan. Sebab dia punya apa ni pendapat apa yang dia belajar tu lain kan. Sebab bila masa beredar, bila guru tadi, koreografer, cikgu-cikgu yang mengajar pun dah berubah kan. Jadi maknanya apa yang mereka ajar pun akan berubah juga lah. Faham. Jadi tak ada adalah hak asal tu kalau semua benda berubah. Ya, itulah. Jadi Mami pun iyalah sementara kita masih hidup ni, Mami memang tak sukalah kalau tengok tarian, especially tarian gamelan lah. Kalau orang ubah-ubah, Mami memang I'm sorry to say lah, memang Mami anti lah Mami. Memang Mami tak suka lah orang nak ubah-ubah. Kan orang kata apa tu, dia ubah tu, dia masukkan elemen moden tu untuk tarik minat anak muda. Itulah. Tapi kalau berjaya menarik minat anak muda pun, tapi dia orang akan minat yang benda yang dah diubah, bukannya benda yang asal. Kita bimbang. Kalau masa-masa akan datang, anak cucu cicit kita di masa akan datang, dia akan beranggapan, oh macam ni tarian gamelan kan. Padahal benda tu telah diubah. Padahal tu benda tu dah diubah. Kan? Benda tu dah diubah. Jadinya hilang lah. Dia tak tahu dah bahasa Melayu tu macam mana, dia tak tahu dah lagu rakyat asal tu macam mana, tak tahu dah tarian gamelan tu macam mana. Ya. Sebab benda yang dah dimasukkan elemen moden. Faham? Betul. Setuju. Okey, UAE boleh bentuk. Okey. Sebelum bersurakan, boleh tak Puan menyanyi serangkap 2 lagu Ulit Mayang kepada kami? Boleh ke? Boleh, tapi itulah di usia yang lanjut ini, kemungkinan lah suara Mami nafas pun dah pendek. Jadi kalau nak compare dengan tengok YouTube buat Mami nyanyi memang tak boleh lah. Yang tu masa tu tahun 92. That was 31 years ago kan. Sekarang 90, sekarang 2023. Boleh tu boleh lah. Contohnya minum air dulu. Boleh je, tak apa. Air dulu. Dah lah. Mayang di umbuk dengan cala nyemala mayang di ulet dengan putri dua, putri dua berbaju serong
putri dua, bersanggur sendeng putri dua, bersubang gading putri dua, berselendang kuning, umbuk mayang diumbuk, umbuk dengan cala jemala, nak ulik mayang diulik, ulik dengan tuannya putri. Ku tahu asal usulmu, yang laut balik ke laut, yang darat balik ke darat, nasib berwarna hamba sembahkan, umbuk mayang diumbuk, umbuk dengan cala jemala, pulih mayang ku pulih, pulih balik, sedia kala. Sedap. Sedap lah. Ya, maksud. Boleh lagi tu Mami, boleh lagi buat bahan tu. Betul? Sekarang pun macam tu adalah macam mana lagi. Okey. Okey, akhir kali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Seniwati Wan Salma untuk meluaskan masa dan memberikan perkongsian yang bermanfaat ini. Okay, sebelum bersurai boleh tak kita semua on kamera dan kami sambil ambil gambar sebagai kenangan. Nanti dulu kejap. Ya, kenapa? Boleh tak kalau tak sebut Seniwati? Oh, kenapa tu? Boleh tak kalau tak panggil Seniwati? Mami rasa Mami tak layak lah. Kan? Mami rasa Mami tak layak. Tak layak sebab Mami punya prinsip hidup lah. Pada Mami, bukan semua orang sukakan kita. Tahu? Bukan semua orang sukakan kita. Bagi orang yang sukakan kita, apa yang kita buat, apa yang orang kata puji-puji kita, yang semua elok. Bagi orang yang suka kita lah. Bagi orang yang tak suka kita, apa saja yang kita buat, apa saja orang yang duk puji-puji, mereka akan mereka tak sukalah. Jadi Mami pernah lah ada dalam satu YouTube, orang masuk dia betul lah saudara Mami, dia mari raya di rumah Mami, lepas tu dia suruh nyanyi macam ni lah.
Dengan background kan gambar mami belakang tu. Mami pun menyanyi. Jadi banyaklah komen. Ada puji-puji lah. Lepas tu dia yang saudara mami yang buat rakaman tu, dia sebut macam tadi lah Seniwati. Jadi ada seorang hamba Allah tu lah. Dia komen, dia kata, layak ke dia dipanggil Seniwati? Dia kata, bukan senang dia kata nak dapat gelaran Seniwati ni. Orang yang macam mana dia cakap yang baru boleh kita panggil Seniwati. Dia sebutlah Seniwati Saloma ke ni lah yang star-star tu lah. Yang bintang-bintang filem, yang orang-orang lama yang famous lah. Jadi Mami pun ada jawab juga. Mami kata minta maaf lah. Anak buah saya ni dia tak tahu menggunakan perkataan tu. Dia terlalu excited punyai saudara macam Mami ni kan. Jadi itulah dia label Mami ni Seniwati. Mami betulkan dalam tu lah. Mami pun kalau dalam Facebook Mami kalau apa ni banyak sangat orang macam Sandi lah kan. Banyak orang selalu gini prima donna lah dia panggil Mami, legend lah, gini lah. Mami kata tolonglah janganlah sebut-sebut lagi macam ni, please stop. Mami tak nak orang orang mempersenda-sendakan Mami lah. Actually I don't ask them to say that. Bukan Mami yang minta tolong panggil saya Seniwati, please. Mami tak suruh. Dia orang yang apa ni panggil Mami Seniwati. Mami tak suruh dia panggil gitu. Jadi Mami pun tak nak orang kecam Mami lah. Tak nak orang kecam Mami. Apa ni mengaku Mami ni Seniwati. Itulah kalau boleh apa tu ubahlah perkataan tu. Tapi Mami pun tak tahu macam mana caranya. Tapi yang gitulah. Boleh. Mami malu tahu. Mami malu diri Mami sendiri. Takut orang macam cakap apa tu yang tak elok kan. Bukan suka sangat orang-orang yalah tahulah di usia senja macam ni kita pun sensitif juga kan. Kita nak teruskan hidup, nak habiskan sisa hidup ni dengan aman, damai, tenang, bahagia, sejahtera kan. Jadi kalau ada cakap-cakap sumbang macam tu Mami tak nak lah. Ya. Okay, sekejap. Yang lain ada nak buka kamera lagi? Siapa lagi? Kalau mari ramai-ramai sini boleh ambil gambar. Kan? Tengok Mami dah panggil. Sabar jap pun tunggu orang lain. Ya. Ya. Tok kat mana? Sudah ke Izzati? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Ini sekejap habiskan record. Rashida dah ke? Macam pedak dia. Rashida dah stop recording? Okey, boleh. Terima kasih.